Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Saudara Aminuddin, yang merupakan pengacara pengurusi majlis pada malam ini, yang tergempar sebenarnya dan beliau pun tidak diberitahu, dan kita pun sahabat-sahabat mengusulkan majlis seperti ini sejak jam 5 petang tadi, dan saya pun sebenarnya tidak terlibat dalam penganjuran majlis seperti ini. Dan kepada sahabat saya yang berhormat Ustaz Nasaruddin Mat Isa, bekas Timbalan Presiden PAS, dan yang berhormat Datuk Ibrahim Ali, yang merupakan Presiden kepada Perkasa, yang berbahagia yang saya kasihi Ustaz Abdullah Zaid, yang merupakan Presiden kepada ISMA, dan juga kepada Ustaz Hasan Basri yang pernah menjawat jawatan Ketua Penerangan PAS bahagian Negeri Selangor, dan juga kepada sahabat saya semasa saya menjadi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, salah seorang yang pernah saya melantik menjadi Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Selangor. Antara manusia yang paling rapat dengan saya dalam parti ialah Saudara Norman Toha, yang ada bersama-sama kita pada malam ini, yang telah memberikan sedikit penerangan, bukan ceramah, sedikit penerangan pada malam ini. So, saudara, saya nak memulakan dengan mengatakan ini bukan press conference, dan saya tidak akan membukakan majlis soal jawab selepas ini. Press conference saya akan saya adakan dalam minggu ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Salah satu harinya nanti saya akan bagi tahu media, kita akan mengadakan press conference yang agak elaborate untuk saya menerangkan beberapa perkara. InsyaAllah bukan saja pemecatan saya dan dalam parti PAS, tetapi beberapa perkara yang lain, rentetan-rentetan peristiwa daripada awal hingga ke akhir. Kemudian tu kenapa saya secara beristiqamah telah bersama-sama dengan teman-teman yang lain siang, malam, pagi, petang memperjuangkan 3 isu itu. Di samping isu-isu yang lain yang melibatkan kesejahteraan umat, bukan saja orang Melayu, bukan saja orang Cina, bukan saja orang India, kita mahukan atas tonggak 3 perkara yang kita perjuangkan itu insya-Allah menjadi asas kepada terbentuknya masyarakat hormat menghormat, kasih mengasih, sayang menyayang yang kita rindukan masyarakat yang sedemikian di Malaysia. Dan saya juga kemungkinan dalam press conference yang akan datang ini akan menyentuh persoalan mengenai apa sebenarnya yang berlaku, apa yang berlaku yang tidak mampu saya zahirkan kerana sekatan-sekatan saya sebagai ahli PAS dan sebagainya. Jadi sebab itu saudara, insya-Allah bukan saja apa yang berlaku kepada saya, tetapi juga mungkin ramalan-ramalan berdasarkan kenyataan yang saya ada, apa yang patut dilakukan pada masa yang akan datang, apa tindakan-tindakan saya pada masa akan datang. Dan juga insya-Allah dalam PRU yang ke-13 yang akan datang ni, mungkin saya akan sentuh nanti. Mungkin pertanyaan akan dikemukakan kepada saya, di mana letak saya di dalam PRU ke-13 yang akan datang. Dan begitu juga kedudukan sebagai exco dan sebagainya, banyak yang saya tidak akan sentuh, satu pun saya tidak akan sentuh pada malam ini. Tapi saya akan sentuh pada malam ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan, ialah saya 15 tahun dalam PAS. Dan Alhamdulillah dengan pimpinan Tok Guru, terutamanya kepada almarhum Datuk Fadil Noor, yang memimpin saya, yang mencelikkan saya daripada buta politik kepada orang yang faham sedikit tentang politik, daripada orang yang kaki tak melangkah kepada dunia politik kepada orang yang selesa dalam dunia politik. Almarhum Datuk Fadil Noor dan Tuan Guru Mursyidil Am kita Datuk Ni Aziz Nikmat, bahkan Presiden kita Ustaz Hadi Awang adalah di antara orang-orang, termasuk Ustaz Taib Azamuddin, Datuk Harun Din, dan orang-orang ini merupakan adalah figure-figure yang telah memimpin saya, yang telah menunjuk ajar kepada saya dalam dunia politik ini. Dunia politik dalam PAS agaknya berbeza dengan yang lain. Dunia politik dalam PAS insya-Allah dunia politik yang tegaknya atas dasar kita bekerja siang malam pagi petang tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah yang kita junjung, yang itulah saya junjung. Dalam konteks itulah saya menjalankan peranan saya. Yang kedua saudara,
Saudara tengok apa yang saya perjuangkan selama ini ialah 3 perkara itu. Tapi perkara itu perkara asas. Sebenarnya ada tunggak-tunggak yang lain yang tak perlu diceritakan. Perkara asasnya ialah tentang Islam. Sebagaimana Datuk Ibrahim Ali menyebutkan, sebagaimana Ustaz Nasruddin Mat Isa menyebutkan, sebagaimana Ustaz Abdullah Zaid menyebutkan, sebagaimana Ustaz Hasan Basri menyebutkan dan Norman menyebutkan sebentar tadi, asasnya ialah Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kalau saya dan teman-teman yang tahu, yang faham, yang ada sedikit kuasa yang diberikan oleh manusia, yang Allah berikan kuasa itu kepada saya juga, tak mampu nak buat mesej ini, tuan-tuan tanyakan siapa lagi yang mampu. Kalau saya tak mampu misalnya nak pergi tuan-tuan dan puan, bayangkan pukul 1 malam sampai pukul 5 pagi. Saya dengan teman-teman pergi tengok budak-budak minum arak. Kebanyakannya budak-budak pusat pengajian tinggi, awam dan swasta. Siapa yang mampu tuan-tuan dan puan, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, pergi hotel ke hotel, hotel bajet. Tengok anak-anak kita, kebanyakannya juga budak-budak universiti, budak-budak sekolah tuan-tuan dan puan. Hidup dalam keadaan berpoya-poya dalam bilik mereka yang 2 orang. Ada yang kita nampak 5 orang perempuan, 5 orang lelaki, 1 perempuan. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Tanyakan kepada seluruh ahli PAS, siapa nak buat? Saya telah meredakan diri saya. Sebenarnya risikonya sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Orang boleh tembak saya, orang boleh apa saya. You bayangkan. Tapi saya lalui proses itu semata-mata nak menegakkan sedikit kehidupan yang bersandarkan agama. Bayang tuan-tuan dan puan, daripada dulu sampai sekarang, siapa yang nak memperjuangkan soal pendakwahan orang Kristian yang memurtadkan orang-orang Islam? Bayang tuan-tuan, memurtadkan orang Islam, menggugurkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang nak buat? Siapa yang nak pergi tengok? Siapa yang nak pergi melawat? Siapa yang nak pergi merawat? Siapa yang nak pergi tengok? Siapa yang nak pergi mendengar? Bayang tuan-tuan, kalau salah seorang anak-anak kita, kaum keluarga kita mati tanpa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang saya perjuangkan. Dan saya nak perjuangkan ini dalam parti, dalam PAS. Memang itulah tonggak PAS. Tapi orang PAS sendiri tak appreciate. Orang PAS sendiri tak tunjukkan jalannya kepada saya. Setengahnya menyekat apa yang saya nak buat. Saudara, kemudian tu, akhirnya, yang itu dah habis tuan-tuan. Yang itu semua, bila saya bertemu dengan Datuk Nik Aziz Nikmat, dengan Datuk Harundin, dengan Presiden PAS di Kota Baru, saya tak mau ulas apa Harakah Daily kata. Bukan malam ni saya nak ulas. Kan? Tuan-tuan dan puan, Nik Aziz kata, oh dia gembira, Hasan Ali orang pengajian tinggi, belajar di Amerika, berjiwa besar, bagus. Dan dia kata dah tamat, nak kenduri. Di JKR 10 nak kenduri, minta PAS kenduri besar-besaran. Minta ahli-ahli PAS kontribut untuk kenduri besar-besaran. Kerana menyambut kemenangan selesainya masalah itu. Habis dah, itu dah habis. Tapi di mana timbulnya saya dipecat? Kerana Anwar Ibrahim. Bayang tuan-tuan dan puan, apa saya komen tentang Anwar Ibrahim? Saya komen Anwar Ibrahim yang pertama itu soal peribadi. Apa saya komen tentang Anwar Ibrahim? Saya tak mahu dia mengheret rakyat ini supaya menjunjung perjuangannya yang saya rasa kotor perjuangannya. Ini yang saya perjuangkan. Saya dah ikut daripada tahun 1997 sampai sekarang. Satu persatu. Saya adalah di antara orang. Saya belajar sampai PhD. Saya tahu sistem pengkajian. Saya tahu research. Saya tahu data. Saya tahu mengklasifikasi data. Saya dah tengok dasar reliable, tak reliable. Saya nak data yang verifiable. Macam mana caranya? Saya terdidik dengan itu. Jadi saya nak gunakan ilmu itu untuk melihat apa yang berlaku kepada saudara Anwar Ibrahim. Saya tak sanggup, saudara. Betul-betul saya tak sanggup. Tak sanggup saya. Saya tak sanggup nak hadir 901. Tak sanggup. Saya tak sanggup bersama. Saya adalah di antara orang PAS yang tidak pernah keluar bersama Anwar Ibrahim untuk memberikan justifikasi kenapa Anwar Ibrahim mesti terus dilonjakkan untuk menjadi Perdana Menteri. Bahkan saya menyebutkan, bukan saya menyebutkan kerana saya nak menyebutkan. Kalau ditakdirkan Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri, siapa jadi Perdana Menteri? Saya orang PAS. Orang PAS lain tak mengusulkan. Saya yang mengusulkan. Nik Aziz. Kalau atas dasar umur Nik Aziz tak mampu, siapa saya usahakan?
saya syorkan Ustaz Hadi Awang, presiden saya. Ustaz Hadi ada master's degree. Ustaz Hadi boleh cakap Islamic economics. Ustaz Hadi boleh cakap tentang hal ekonomi moden. Ustaz Hadi banyak baca buku. Ustaz Hadi banyak tulis buku. Ustaz Hadi mempunyai pemikiran yang hebat sebenarnya. Ustaz Hadi telah bersama-sama dengan kita dekat 30 tahun. Daripada saya kecil muda mendengar ceramah Ustaz Hadi sampai sekarang ini. Saya nak dia jadi Perdana Menteri. Pasal dia rekod bagus, moral bagus. Dia tak sapu anak orang, dia tak sapu bini orang. Orang ini. Tapi saudara, dia kata dia dalam penjara pun dia nak jadi Perdana Menteri. Saya tak mau komen lebih. Minta maaf, saya tak mau komen lebih. Dia sahabat saya, satu pengajian dengan saya. Saya tak mau komen lebih tentang itu. Tapi atas dasar saya dipecat, atas dasar itu. Dan saya paling tak seronok bila desakan daripada timbalan Presiden Pakatan Rakyat. Pecat Hasan Ali. Macam mana orang PAS boleh ditunjuk oleh Presiden, timbalan Presiden? Mujurlah ada pemuda PAS. Muncullah ada pemuda PAS. Apa hak Azman nak minta PAS lucutkan Hasan? Apa hak Azman nak masuk dalam hal mengenai rumah tangga PAS? Tapi saudara-saudara, saya kata tuan-tuan dan puan, malam ni saya nak menyebutkan, apapun, saya digugur ke, saya dipecat ke, saya ditiadakan jawatan exco ke, saya apapun, demi Allah tuan-tuan, saya akan berjuang untuk Islam. Saya akan berjuang. Saya akan berjuang untuk bangsa kita, bangsa Melayu kita. Saya akan berjuang untuk institusi raja. Dan insya-Allah saya nak bagi tahu teman-teman yang bukan Islam. Teman-teman Cina jangan takut dengan Hasan Ali. Cari, saya dah hidup 64 tahun, saya dah bantu mengurus dekat 40 tahun. Cari satu instance, satu contoh saya mengenepikan orang Cina. Saya pegang exco infrastruktur dan kemudahan awam. Bajet projek-projek di bawah saya. Bagi tahu mana ada satu orang India yang saya ketepikan atas nama pasal dia India. Bagi tahu seorang yang Sikh, orang Punjabi, saya ketepikan dia. Saya pinggirkan dia atas nama pasal dia Punjabi. Tuan-tuan tak akan dapat contoh ini. Yang tuan-tuan dapat contohnya, Hasan Ali akan bantu siapa yang patut dibantu. Hasan Ali akan raikan yang sepatutnya diraikan. Hasan Ali condong kepada orang kaya, orang miskin. Hasan Ali condong kepada the underserved. Hasan Ali condong kepada the downtrodden. Hasan Ali condong kepada mereka yang perlukan kepada apa juga bantuan dalam keadaan kita berkuasa di Selangor ini untuk menyelamatkan kehidupan mereka, untuk menjadikan mereka sejahtera dalam konteks yang sebenarnya. Itu Hasan Ali. Dan saya nak bagi tahu teman-teman India. Nak tahu bagi teman-teman Punjabi. Tuan-tuan boleh tanyakan di Gombak Setia yang saya wakili. Tanyakan orang India di Gombak Setia. Berapa kali saya berjumpa dengan mereka? Berapa kali saya makan dengan mereka? Berapa kali saya meraihkan mereka, perkahwinan mereka? Berapa kali saya datang majlis untuk melihat mayat-mayat mereka? Nah, inilah tuan-tuan dan puan, saya rasa walaupun kita berpegang kepada 3 prinsip itu, tetapi saya nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia, inilah prinsip tuan-tuan dan puan yang menjadi wadah insya-Allah. Inilah prinsip yang menjadi tonggak, inilah prinsip yang menjadi amalan nanti yang akan menjadikan Malaysia ini betul-betul negara idaman yang seronok diduduki, didiami oleh orang Melayu, oleh orang Cina, oleh orang India, oleh orang Islam, oleh orang Kristian. Tetapi mestilah mengikut peraturan-peraturannya. Kalau tak boleh mendakwahkan agama lain kepada orang Islam, jangan buat. Kalau enactment kata tak boleh, jangan buat. Pasal orang yang merangka constitution, yang merangka enactment itu sudah berfikir bertahun-tahun tentang kesan yang akan lahir, kesan yang akan timbul kalau itu diizinkan berlaku berleluasa di Malaysia ini. Jadi saudara, saya menganggapnya insya-Allah saya bangga dengan isteri saya dan anak-anak saya. Saya bangga dengan sokongan teman-teman dan sejawat saya. Kadang-kadang memanglah isteri saya nervous dia. Nervous, hari 2 ni memang nervous, saya tahu. Bila dia telefon saya, agaknya kadang-kadang ada rungutan-rungutan sedikit tentang tindakan saya. Tapi saya yakinkan semua orang, isteri saya dan anak-anak saya. Saya yakinkan sahabat-sahabat saya seluruhnya. Saya nak mengatakan seluruh hidup saya ini,
saya dedikasikan untuk Islam. Saya dedikasikan untuk bangsa Melayu kita. Dan saya dedikasikan perjuangan untuk menegakkan institusi raja di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada orang-orang media, teman-teman saya yang saya dah rumah saya ini 3 kali ada persidangan media. 70-80 orang media datang. Saya pun tak tahulah. InsyaAllah dalam beberapa hari yang akan datang ni, bila masa dan ketika sudah sampai, bila saya panggil, saya tak boleh buat di dalam lagi. Saya ingat saya kena buat luar ni, insyaAllah. Dan kena bentang sampai ke jalan raya sana, saya ingat tengok macam mana. Ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, kehadiran tuan-tuan dan puan sesungguhnya memberikan satu kekuatan kepada saya. Tuan-tuan, sebarkanlah ya hak. Para media yang saya hormati, sebarkanlah ya hak. Dan tuan-tuan depan ketepikanlah ya batil. Manusia batil memang manusia batil. Manusia mungkar memang manusia mungkar. Malaysia tak perlukan manusia mungkar. Malaysia memerlukan manusia yang makruf. Malaysia tidak perlukan manusia yang bergelumang dengan dosa dan noda. Malaysia memerlukan manusia-manusia insya-Allah yang Allah sayang kepada mereka dan makhluk sayang kepada mereka. Inilah perjuangan saya. Inilah perjuangan Ustaz Nasruddin Mak Isa. Inilah perjuangan Presiden Perkasa. Saya nak buat pengumuman pada malam ini. Untuk sekarang ni, saya paling tidak tuan dengan performan yang ditunjukkan oleh Datuk Ibrahim Ali, saya rasa dia kena pegang sampai mati Presiden Perkasa. Jadi walaupun tuan-tuan, satu perkara lagi tuan-tuan saya bergerak dengan Cik Amin, saya bergerak dengan Ustaz Abdullah Zaid, saya bergerak dengan teman-teman namanya Himpun, tuan-tuan dan puan ya. Himpun, masya-Allah. Semalam kita mengadakan himpun di Seremban, tuan-tuan. 3,500 orang, masya-Allah. Tuan tengok dalam utusan, saya tak tengok orang kata, tuan-tuan. Macam mana ibu-ibu, macam mana perempuan-perempuan, tuan-tuan, nangis terisak-isak. Pasal apa menangis terisak-isak? Bila kita sedarkan mereka, makcik, bahaya Kristian. Makcik, bahaya akidah yang tidak dijaga. Makcik, bahaya murtad. Jaga anak makcik, jaga cucu makcik. Saya bagi tahu teman-teman, jaga generasi kita. Kita inilah orang yang menjadi dia punya shield, dia punya perisai untuk mempertahankan mereka daripada segala godaan, dari segala mara bahaya yang didatangkan oleh gerakan besar-besaran yang dibuatkan oleh orang-orang yang nak memurtadkan orang-orang Islam terutamanya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya tak nak berucap panjang. Saya harap tuan-tuan dan puan this is not a press conference. This is a mere statement from me regarding yang saya telah digugurkan daripada menjadi ahli PAS. Saya tuan-tuan, saya punya persepsi, saya punya resepsi tentang itu, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang baik bagi Allah adalah baik bagi saya. Tak semestinya baik makhluk baik bagi saya, tapi baik bagi Allah pastinya baik bagi saya. Itulah jalan yang saya akan teruka, itulah jalan yang saya akan ikut dengan panduan ulama-ulama kawan-kawan saya seperti Datuk Harun Din, ulama-ulama besar seperti Ustaz Harun Taib, ulama-ulama besar sama ada di mana-mana, sama ada dalam parti PAS atau di luar parti PAS. Saya akan terus meminta pandangan dan pendapat mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita ada press conference yang akan datang ni, sama ada 3 hari ke 4 hari lagi, saya akan bersedia insya-Allah dengan semua rujukan-rujukan saya buat itu nanti untuk saya berdepan dengan media, dan pada masa itulah saya akan menjawab soalan-soalan beberapa perkara yang saya bayangkan sebelum tadi, insya-Allah. Jadi saya terima kasih lagi kepada semua. Terima kasih lagi kepada Yang Berhormat Ustaz Nasruddin Mak Isa yang patutnya berada di Morocco sekarang ni, tuan-tuan dan puan dan kita terima kasih kepada Presiden seumur hidup Perkasa kita dan terima kasih kepada seluruhnya. Saya mesti mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang tak terhingga kepada isteri saya yang sudah saya kahwini selama 37 tahun, 38 tahun yang lalu. InsyaAllah apa juga yang kita naik ke, kita turun, kita belayar ke, angin ada ke, angin tak ada ke, gelombang mana pun, bersama dengan anak-anak. Anak saya daripada Jeddah tadi baru telefon saya, membayangkan rasa concern dia kepada saya. Alhamdulillah, isteri dan anak-anak telah memberikan sokongan dan dorongan kepada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan doalah tuan-tuan. Tuan-tuan doa saya sihat, tuan-tuan doa teman-teman saya sihat, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kita akan mencatat satu sejarah baru dalam arena politik di Malaysia.
Kita akan catat satu sejarah baru. Sejarah baru yang akan mengukir satu kehidupan politik yang tuan-tuan tidak pernah saksikan berlaku di Malaysia ini. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan, tolong tuan-tuan, tak ada soalan.